Rasa membuat-buat yang rasa nak marah sangat. Jadi aku rasa aku perlu buat video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih pada korang yang sedang menonton video aku pada kali ini. Dan aku sebenarnya dah lama sangat dah tak buat video ni. Banyak cerita-cerita viral-viral yang aku dah terlepas. Tapi tak apalah, disebabkan aku sibuk dengan bisnes aku. Dan nak buat persiapan untuk bulan puasa ni dan seterusnya raya kan. Jadi aku stoplah dulu untuk buat video YouTube ni kan. Tapi disebabkan oleh satu isu ni yang sedang viral sekarang ni, membuatkan aku rasa membuat-buat yang rasa nak marah sangat. Jadi aku rasa aku perlu buat video ni. Jadi korang pun dah tahu isu pasal apa kan, yang sehari dua ni isu pasal dua orang bodyguard tu yang bekerja dengan seorang majikan Cina yang bukan beragama Islam, yang di mana dia orang telah dipukul dan juga agama Islam ni seperti dipijak-pijak. Itu yang membuatkan aku sangat-sangat marah dan membuatkan aku sangat membuat-buat lah. Isunya di mana dia orang dipukul disebabkan dia orang berpuasa. Dan dia orang bukan kena pukul sikit-sikit dia orang kena pukul sampai habis lebam-lebam semua satu badan kan. Sampai kan dia orang cakap, siapa bayar you punya gaji, Tuhan you bayar ke ataupun saya bayar. Dan juga dia mengambil pistol dan mengacukan pistol di kepala. Jika I tembak you sekarang, tengok you punya Tuhan boleh tolong ke tak boleh tolong. Itu membuatkan aku rasa ni tak boleh jadi ni, benda-benda macam ni tak boleh nak buat main. Jadi aku terpaksa juga bangkit dengan isu ni. Tapi Alhamdulillah lah, bila aku follow cerita pasal ni kan, aku tengok ramai juga orang kata apa, pendakwah Islam ataupun pejuang-pejuang Islam yang bangkit ke depan, terutama sekali pejuang-pejuang Melayu lah. Okey, bangkit untuk agama kita, untuk negara kita dan membawa benda ni ke tengah. Dan Alhamdulillah si pelaku itu telah pun ditangkap dan sekarang ni dia di dalam di dalam soal siasat lah. Dan aku dapat tahu juga dia orang ni bukan orang-orang biasa lah, orang-orang gangster yang melakukan kerja-kerja jahat sebelum ni. So memang pandai lah dengan muka dia orang sekarang, yang sekarang ni pun dia orang dah kena tangkap. Jadi aku rasa benda macam ni kita kena, orang kata apa, kena bangkit ke depan lah bila tahu adanya benda-benda macam ni berlaku dekat negara kita sendiri, iaitu negara Malaysia. Dan aku rasa benda ni tak sepatutnya berlaku dekat negara kita ni. Jadi Alhamdulillah bila benda ni dah bawa dia ke tengah, aku harap benda ni dapat disettlekan dengan adil. Dan aku harap kita semua dapat terus bangkit memperjuangkan agama kita, iaitu agama Islam lah. Dan benda ni sebenarnya mengingatkan aku kisah Bilal bin Rabah, di mana dia pun dipukul oleh majikan dia sendiri dan sampai diletakkan batu yang besar di dada kan. Jadi aku rasa benda tu seakan-akan macam tu berlaku sekali lagi di zaman macam ni. Jadi kalau korang tengok gambar saudara kita tu, sangat-sangat teruk dan aku rasa aku tak boleh nak terima. Jadi jika benda ni tidak dapat disettle dengan, orang kata apa, dengan adil, aku harap sangat kita semua orang-orang Islam dapat bangkit bersama. Dapat bangkit bersama untuk terus berjuang menegakkan agama kita Islam. Jadi benda ni pun sekarang ni tengah disiasat lagi, dan kita punya badan-badan NGO sedang berusaha untuk membawa perkara ni ke pengadilan dan dapat diselesaikan dengan secara yang adil lah. Dan dalam pada isu ni yang masih lagi dalam keadaan yang panas, muncul lagi
satu kes di mana aku rasa benda ni memang tak sepatutnya berlaku, di mana kita dalam keadaan kita sedang memperjuangkan Islam dan menaikkan martabat Melayu Islam, tiba-tiba muncul pula sekumpulan Melayu Islam ni yang seakan-akan menghina agama kita sendiri, iaitu diorang membuat satu video di mana diorang mempromosikan judi. Ini pun satu lagi masalah yang aku rasa tak sepatutnya berlaku, di mana kita ni dalam keadaan yang satu, kita dalam bulan puasa, yang dua pula kita dalam keadaan di mana ada isu-isu yang panas yang membabitkan agama kita, maruah bangsa kita. Kita seperti dipijak-pijak, dia orang memperlakukan kita seperti hamba, dan sepatutnya benda ni tak berlaku di negara kita. Tiba-tiba pula muncul pula sekumpulan ni yang tiba-tiba buat benda-benda macam ni. Jadi aku rasa benda ni tidak sepatutnya berlaku lah dekat negara kita ni. Aku rasa diorang ni semua ni mungkin dah buta hati. Bila tengok video tu aku rasa macam nak marah, sebab bila melibatkan agama kita, bangsa kita, dia mempromosikan judi menggunakan lagu raya. Astaghfirullahalazim, aku rasa macam membuat-buat nak marah. Aku rasa macam mana aku nak menyuarakan lagi perkara ni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak reti lah nak cakap macam mana lagi yang betapa aku marahnya. Tapi bila aku menyelidik lagi ataupun follow lagi cerita-cerita ni, tiba-tiba aku ada dapat satu video. Korang boleh tengok dekat YouTube. M-Star jumpa sendiri pelakon yang berlakon daripada dalam cerita tu lah, pelakon utama dia. Dan pelakon tu sendiri cakap yang sebenarnya dia tak tahu benda sebenarnya dia orang bekerja di bawah company syarikat perjudian, dan dia orang pun tak tahu sebenarnya dia orang sedang mempromosikan judi di dalam talian. Jadi aku pun fikir, boleh ke dia ni sampai tak tahu kan? Jadi aku pun, mungkin juga dia orang tak tahu, sebab aku pun dalam pengalaman aku pun pernah juga berlakon untuk YouTuber, video-video pendek lah untuk YouTuber lain ni. Dan ada cerita pun yang kadang-kadang dia, kita ni YouTuber je, bukannya kita ni pelakon-pelakon profesional yang macam ataupun selebriti yang korang tengok dekat TV-TV tu. Kalau selebriti-selebriti yang kat TV tu, bila dia orang dapat tawaran untuk berlakon, dia orang akan diperincikan cerita tersebut, jalan cerita tersebut, dan diberikan skrip. Tapi kalau berbeza dalam bidang YouTube ni, ada kadang-kadang sebab YouTube ni semua orang pun boleh jadi YouTuber. Budak-budak kecil pun boleh jadi YouTuber. Orang kata nak buat cerita ni boleh berlaku macam tu je, tanpa skrip, tanpa orang kata jalan cerita yang lebih detail, dia boleh jalan macam tu je. Jadi mungkin juga diorang ni, pasal diorang pun YouTuber kan, pelakon-pelakon YouTuber, mungkin diorang dapat skrip, okey jom ada job sekarang ni, aku nak kau berlakon dalam cerita aku, okey cakap-cakap macam tu je, simple, terus jalan je kan. So mungkin diorang berlakon macam tu je, aku boleh kata-kata tu boleh diguna pakai. Dan apabila cerita tu dah siap dalam 70% katanya, dia orang baru tahu yang sebenarnya dia orang sedang orang kata mempromosikan judi di dalam talian lah. Dah lah tu baru dia orang tahu. Jadi dia orang fikir kalau aku tarik diri pun susah macam ni. Jadi dia orang teruskan juga dengan rasa bersalah, sebab dia orang pun cakap yang dia tak nak, kata dia pun orang Melayu Islam, dia orang pun jaga maruah dia apa semua, tapi disebabkan dia dah orang kata dah 70% dah dia orang berlakon dalam cerita tu, so dia orang teruskan jugalah. Dan nyanyian tu sebenarnya dia orang tak menyanyi, dia orang hanya lip sync. Dan sebenarnya orang kata dekat depan tu dia dah ada seni kata yang kat depan tu, bila dia orang kata bila tengah syuting dia orang cuma lip sync sahaja. Okey, jadi benda tu boleh diguna pakai lah. Tetapi yang aku menjadi
menjadi orang kata tanda tanya pada aku. Dia orang ni tak ada rasa bersalah ke? Sebab okey, bila dah siap sesebuah cerita tu, jadi cerita tu ambil masa untuk edit apa semua, ambil masa yang lama. So dalam pada masa tu, korang pun, aku rasa korang boleh fikir benda yang kau buat ni tak betul. Dan bila benda ni keluar nanti, dia boleh orang kata boleh membuatkan orang-orang Melayu kita, orang-orang Islam kita marah disebabkan isu-isu yang menyentuh sensitiviti masyarakat Melayu Islam lah. Jadi aku rasa bila benda ni berlaku, aku rasa korang boleh fikir daripada awal. Dan aku rasa sebenarnya korang boleh report polis, ataupun sebenarnya korang boleh minta maaf daripada awal dekat media sosial sebelum tu cerita tu keluar. Kalau korang rasa korang tak tahu apa benda yang korang patut buat kan. Tapi tak apalah, benda pun dah terjadi. Kita pun orang kata husnuzon je, mungkin korang tak tahu apa benda yang patut korang buat. Cuma aku harap lepas ni korang patut lebih peka. Bila mana nak ambil sesuatu job tu, kau kena peka apa benda kerja yang perlu korang buat, apa benda yang korang melakonkan, dan apa benda yang korang nak iklankan sebenarnya. Dan aku rasa benda ni boleh dijadikan orang kata apa, boleh dijadikan sebagai satu pengajaran pada kita semualah. Dan aku harap benda ni menjadi yang terakhir. Dan aku harap sangat supaya kita dapat boycott iklan tersebut dekat YouTube, supaya benda ni, iklan ni tidak lagi tersebar luas. Walaupun video ni dah viral, ramai yang nak tengok, tapi aku rasa ramai lagi juga yang tak tengok lagi. Sebab iyalah, dalam masa yang sama benda ni dia orang dah berjaya mempromosikan judi dalam talian tersebut bila benda ni dah viral. So ianya salah satu daripada marketing dia orang juga. Jadi aku harap kita dapat report supaya video tu dah tidak lagi tersebar. Itu sajalah daripada aku. Dan aku harap jika benda ni orang kata apa, berlarutan, dan jika isu ni tidak diselesaikan dengan secara yang telus, aku harap kita semua, bangsa-bangsa Melayu dan umat-umat Islam dapat terus bangkit untuk berjuang di atas nama agama kita dan bangsa kita. Okey, dan itu sajalah daripada aku pada hari ini. InsyaAllah aku akan teruslah buat video-video yang akan datang. Terima kasih pada korang yang sedang tengok video aku pada kali ini. Jadi kalau korang suka video aku ni, aku harap korang boleh support aku. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Kalau boleh, korang boleh membanjiri komen-komen kat bawah tu dengan komen-komen yang bernas. Dan kalau korang tak berkeberatan, bolehlah share. Itu saja daripada aku untuk kali ini. Dan terima kasih kepada korang. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat puasa dan selamat berbuka.